السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Segala puji ke atas Allah SWT. Selawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama bersaksi bahawa tiada Tuhan yang maha benar disembah melainkan Allah SWT. Dan Muhammad itu merupakan pesuruhnya, hambanya, utusannya. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, "Yatba'ul mayta thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Iaitulah maksudnya akan mengikuti si mati itu ke perkuburannya ada 3 perkara. Maka 2 akan pulang semula ke rumahnya, iaitulah keluarganya dan hartanya. Manakala yang akan tinggal bersama-sama dengannya adalah amalannya. Al-Hafiz Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dan kitabnya yang bernama Jami' Al-Ulum Wal-Hikam itu, satu kitab yang penuh dengan mutiara, panduan, bimbingan, kata-kata hikmat, azimat, yang kalau kita membacanya tuan-tuan, kita akan mendapati iman daripadanya. Ibn Rajab Al-Hambali sangat halus tulisannya. Beliau juga pernah mensyarah Sahih Bukhari, tapi Allah SWT telah pun mengambil nyawanya sebelum dia menyempurnakan syarah kepada Sahih Bukhari yang dinamakan juga dengan nama Fathul Bari. Datang Imam Ibn Hajar kemudiannya mensyarahkan Sahih Bukhari dengan nama yang sama. Sebenarnya sebelum daripada Ibn Hajar, Al-Imam Ibn Rajab sudah pun mengarang kitab mensyarahkan Sahih Bukhari namanya Fathul Bari. Ini kitab yang sangat besar tuan-tuan. Kitab yang sangat unggul, tapi amat malang sekali belum lagi diterjemah ke dalam bahasa kita. Bacalah Fathul Bari, kita akan mendapat iman padanya. Bacalah Fathul Bari, kita akan dapat taqwa padanya. Kalau tuan-tuan boleh baca dalam bahasa Inggeris, fabiha wa ni'mah, maka dia satu nikmat. Kerana kita melihat memanglah namanya pun sempurna tuan-tuan, Fathul Bari, pembukaan oleh Allah SWT. Kerana cetusan idea yang dikemukakan padanya adalah pandangan-pandangan yang sangat kukuh. Maka kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ulama yang terkemuka ini tuan-tuan, hadis ini adalah satu penjelasan kepada kita semua yang pasti melalui detik-detik tersebut, bahawa ketika kita di dunia, kita memiliki keluarga yang kita bergaul dengannya, duduk bersama dengannya, makan dengannya, ketawa dengannya, gembira, seronok, bercuti, sebutlah apa sahaja. Dengan harta yang diberikan oleh Allah SWT itu, maka semuanya menjadikan kita kadang-kadang lalai tuan-tuan. Maka kedua perkara itu untuk pengetahuan akan meninggalkan kita sebelum kita meninggalkan mereka. Langkah benarnya kata-kata ini tuan-tuan. Bila ibu ayah itu menjangkau ke usia senja, anak-anak masih boleh dekat lagi. Tapi bila ibu ayah itu mula mengalami penyakit dan ada appointment ke hospital, maka seorang demi seorang daripada anak-anaknya yang ramai itu sudah tidak mampu lagi menjalankan tanggungjawab. Seorang, tak maulah, saya sibuk, tak maulah, saya banyak kerja. Tuan-tuan, semua orang punya alasan sebelum lagi berlakunya detik-detik yang disebut oleh Nabi SAW ini. Maka dengan sebab itu kata Ibn Rajab dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, orang yang berbahagia adalah orang menggunakan semua itu untuk membantunya mengingati Allah dan menjadikan ia sumber ketaatan kepada Allah SWT. Dia mengambil harta sekiranya dapat membantu dia ke akhirat, mengahwini pasangannya yang akan membantunya dalam urusan ketaatan. Sedangkan orang yang mengambil harta dan keluarga untuk menyibukkannya dengan mengingati Allah, maka itulah orang yang rugi. Sebagaimana Allah SWT menjelaskan sikap orang-orang Arab
Arab Badui pada zaman Nabi SAW dahulu yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Wahai Muhammad, kami disibukkan oleh pengurusan harta kami dan juga anak pinak kami. Mintalah kepada Allah agar diberi keampunan kepada kami. Ayat ini turun ketika Nabi mengajak mereka pergi ke menunaikan ibadah umrah. Dan Nabi telah tersekat di tempat yang bernama Hudaybiyah dan berlakulah perjanjian Hudaybiyah di situ. Golongan Arab ini menyangkakan bahawa Nabi akan ditewaskan oleh musyrikun, oleh kaum Quraisy. Maka mereka tidak mahu ikut Nabi SAW dengan berikan alasan keluarga dan juga pengurusan harta. Demikian juga Allah menyebut tentang sifat munafiqun dalam surah Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak pinakmu melalaikan kamu dari mengasihi Allah. Barang siapa buat demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Dalam menjelaskan hadis ini, Jibril alaihissalam yang merupakan kekasih sahabat Nabi kita SAW telah datang untuk menyampaikan kepada Nabi satu mesej yang penting. Iaitulah kata beliau, wahai Rasulullah, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Wahai Muhammad, hiduplah engkau sebagaimana engkau mahu. Cintailah engkau siapa saja yang kau suka. Buatlah apa yang kau mahu, apa yang kau kehendaki. Tetapi ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau akan mati dan engkau mencintai orang yang akan meninggalkanmu atau engkau meninggalkannya. Tak pasti mana satu yang akan meninggalkan yang lain. Tuan-tuan ni, begitu juga, buatlah apa saja yang kau kehendaki. Semuanya akan direkodkan dan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan orang beriman itu dibangunkan oleh hubungannya yang rapat dengan Allah pada qiyamul lail dan kehidupannya yang tidak bergantung pada sesiapa pun melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hidup ini kita minta pada Allah. Pada manusia kita minta doa, minta bimbingan, minta ditunjukkan arah. Satu kisah yang dikemukakan dalam kitab Husnul Majalis, walaupun kisah ini hanya merupakan kisah ramziyah, kisah simbolik. Sekumpulan manusia naik kapal. Dalam perjalanan itu, badai memukul kapal dan karamlah mereka yang lemas-lemas, yang selamat-selamat. Antara yang selamat ni telah pun terdampar di sebuah pulau. Sebaik saja tiba di pulau itu, alangkah terkejutnya dia. Sambutan orang di pulau itu amat luar biasa. Meraihkannya, menjaganya, bahkan menobatkannya sebagai raja, meletakkannya di atas singgasana. Dia pun hairan, kenapa dibuat begini ya? Maka orang pun mengangkatnya sebagai raja. Di kalangan yang datang itu merupakan seorang wazir yang kelihatan tua, buta. Nampaknya macam orang saleh. Bila persidangan bersama dengan menteri-menteri kanan itu berakhir, dia yang diangkat, baru diangkat menjadi raja, dan sekejap matanya bertanyalah kepada wazir kanan yang kelihatan saleh itu, tuan tunggu sekejap, yang lain boleh beredar, nak jadi raja tuan. Maka orang buta yang tua ini pun duduk menunggunya. Kata, ada apa tuanku? Saya nak bertanya, apa hal mereka buat saya begini? Saya bukan keturunan raja pun, mana mereka tahu salah silap saya? Saya orang biasa-biasa. Dalam perjalanan naik kapal-kapal saya karam, saya pun hanyut, saya tiba kat sini. Kenapa orang buat saya begini? Maka jawapan orang tua yang buta yang merupakan menteri itu berkata kepadanya, tuanku, beginilah kelakuan mereka pada setiap orang asing yang datang ke pulau ini. Inilah kelakuan mereka pada setiap orang asing yang datang ke pulau ini. Tapi ketahuilah olehmu, wahai tuanku, kerajaan ini hanya berpanjangan selama 3 tahun saja. Lepas 3 tahun itu, tuanku akan dibuang di sebuah kepulauan lain, dihina, bahkan diancam untuk dibunuh. Oh ya ke? Ya. So apakah nasihat Tuan Menteri kepada hamba, kepada beta dalam tempoh ketika diraihkan begini? Jawapan menteri ini, tuanku suruhlah buat tempat yang indah, tempat tuanku akan dibuang itu. Sediakan orang-orangnya, sediakan rumahnya, sediakan kenikmatannya, sediakan apa saja. Sebelum 3 tahun itu berlalu, dan tuanku akan diperlakukan seperti orang
banduan, dibuang, dipukul, dihina. Itu kelakuan orang di kepulauan ini. Mereka menyambut orang datang, orang asing dengan kerakyat. Selepas 3 tahun mereka akan dibuang dengan kejam. Dibuang di situ, pasti. Semua orang telah dibuang di situ. Maka raja ni pun mengambil iktibar. Sepanjang memerintah hanya 3 tahun itu, dia suruh bangunkan tempat yang dia akan dibuang itu. Sediakan orangnya, sediakan rumahnya, sediakan segala kemudahannya. Kerana dia tahu dia akan berakhir kat situ. Lepas 3 tahun ketika dia buang, dia tidak hidup seperti orang-orang sebelumnya, raja-raja sebelumnya. Dia mendapat tempat yang istimewa, ada pelayannya. Kehidupannya tidak kurang hebat daripada sebelum itu. Maka inilah cerita ramziah, kisah simbolik dikemukakan dalam kitab Husnul Majalis. Berapa ramai di kalangan kita yang tahu destinasi kita besok adalah kubur yang gelap itu, dengan ulatnya, walaupun dia cantik, dinamakan Raudhatus Sakinah sekalipun, taman yang tenang. Tapi sanggup tak tuan-tuan duduk berhujan, berpanas kat situ, apatah lagi dalam lubang yang sempit itu. Maka ini laluan yang akan dilalui pasti. Kita menyaksikannya setiap hari. Adakah setiap orang mengambil pengajaran, membuat persiapan untuk tempat itu? Soalannya. Maka beginilah kehidupan. Hanya sebahagian saja yang mengambil pengajaran. Jadi dalam sabda Nabi SAW mengatakan kepada kita, ini pesan Jibril kepada aku yang merupakan pesan daripada Allah sebenarnya. Wahai Muhammad, hiduplah macam kau mahu, kasihlah siapa saja yang kau nak, buatlah apa saja yang kau kehendaki, tapi semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila seseorang itu mati berpindah ke alam yang baru, dia tidak akan dapat manfaat apa pun daripada keluarganya, daripada hartanya, melainkan amalnya sahaja yang akan menanti menunggu. Dan satu lagi kisah yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tentang kelakuan seorang bapa kepada 3 orang anak-anaknya. Pertama, kedua, ketiga. Pertama itu dijaga betul-betul, kedua pun sama, ketiga dah kurang perhatiannya. Kadang-kadang isteri itu mengandung, dia tak perasan datang nombor 3. Biasa nombor 3 ni dapat baju second hand ni, tuan-tuan. Betul kan? Yang pertama diraikan, hospital pun mahal. Yang kedua biasa. Yang ketiga lagi lah luar biasa. Lagi dia tak peduli langsung. Ya, sebab Allah gambarkan dalam firman ni, menceritakan tentang hamalathu hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'a Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minas salihin. Ayat itu menggambarkan ramai orang bila dah mengandung yang berikut-berikutnya sudah tidak sedar lagi, dia tidak perasan. Pengalaman lalu sudah biasa baginya. Maka begitulah tamsilan Imam Ghazali kemukakan. Yang pertama itu diberikan al-ra'i yang dijaga, pakaiannya baru, sekolahnya tinggi, bagus, serba-serbi dipenuhi. Yang kedua pun tak kurang sedikit. Yang ketiga dia sudah tak peduli, tak apalah nak pandai-pandai kau, pakailah baju apa ada. Kau sekolah pun, ya, dulu ayah bekerja banyak wang, sekarang ayah pun dah tak banyak wang, dah nak pencen, duit pun dah tak banyak. Ikut dan lah sekolah apa yang boleh lah. Pendidikan lebih kurang. Maka tuan-tuan, tiba-tiba si ayah itu mengalami masalah besar, ditahan, nak dihukum tanpa dibuktikan. Maka ayah itu pun dilokapkan. Maka ayah itu pun diberi peluang untuk menelefon anak-anaknya. Panggillah mana-mana anak kamu, bantu ikat jamin. Dia pun telefon yang pertama, abang tolong ayah ni yang tahan malam ni. Tak tahu apa hal Black Maria datang tangkap ayah begini. Ayah kena lepas nak, macam mana nak buat ni? Abang cakap, Allah ya, kesian ayah, saya minta maaf ayah tak boleh pergi ya. Besok ada flight overseas, ada kerja kat luar, business trip, lagi 2 minggu balik. Oh ya ke? Allahu Akbar. Tak apalah nak, nanti abang tak tolong pada abang. Abang tolonglah, abang ni ada masalah sayang, abang ni kena tahan. Tolonglah datang. Allah bahaya ke? Saya tak boleh lah abang minta abang tolong abang, memang tak dapat. Saya kat luar negeri ni. Nombor 2 jawab. Lagi seminggu balik. Maka si abah ni pun telefonlah anak nombor 3 yang tak diberi perhatian langsung. Abang cik, tolong abang cik, ayah ni ada apa ya? Ayah kena tahan polis lah, ayah tak tahu masalah, salah orang kot. Allah ya, baik-baik saya datang sekarang. Dia datang daripada Johor Bahru, naik basikal. Naik basikal daripada Johor Bahru, umpamanya. Bila nak sampai tuan-tuan? Kat Kuala Lumpur ni, duitnya tak ada, kereta tak ada, motosikal tak ada, wang ni tak ada, hidupnya susah. Kerana kita tidak menjaga di waktu dia kecil-kecil, tidak bagi peluang pelajaran kepada dia, tak bagi pendidikan kepada dia, maka dia dapat hidup serba sederhana.
Tamsilan, kata Imam Ghazali, itu naik basikal, itulah amalan kau yang macam mana dia nak bantu untuk ke akhirat nanti. Yang kau jaga dan kau pupuk, kau bimbing, menatang bak minyak penuh itu adalah anakmu yang kau besarkan. Dia langsung tak peduli dengan kau. Apa dia peduli? Dia ada kehidupan, dia ada isteri, dia ada benda yang ditarget dalam hidup. Maka yang akan menemanimu lah amalanmu yang kamu tidak jaga itu. Ibarat anak yang bongsu, yang tidak diberi pernikahan, tidak diberi perhatian. Macam mana dia nak menyelamatkanmu? Naik basikal daripada Johor Bahru. Kerja apa ni tuan-tuan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah untuk faham tersilan dikemukakan ini. Baik. Faham tersilan dikemukakan ini. Baik. Jika manusia mati dan mereka pindah daripada alam dunia, semuanya akan melupakannya. Isteri berapa lama dia ingat suami, tuan-tuan boleh Allah sekalian? Berapa lama dia boleh ingat? Suami lagi lah tak ingat isteri, tuan-tuan. Kalau isteri sakit je dia tengok, awak sakit lah. Siapa awak sakit? Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Inilah dia kehidupan dunia, tuan-tuan dimuliakan Allah. Sebab itu Allah Taala berfirman mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak beri manfaat harta benda dan anak pinak kecuali datang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat sejahtera, yang punya amalan yang cukup. Sebab orang-orang bijak ini berkata kepada anak-anaknya, anak-anak sekalian, ayah dah kerja lama nak 30 tahun dah ayah kerja. Jadi pegawai kerajaan ke, jadi businessman ke, apa sahaja. Ayah dah sediakan kehidupan yang terbaik buat kamu dalam kemampuan ayah. Sekolah, pendidikan, ada wang sikit, takaful pun ada. Cukup pandai-pandailah. Dah ada ilmu yang dibekalkan tu, bekerjalah. Buatlah yang terbaik. Ayah kena berehat, ayah kena buat persiapan. Sampai bila ayah nak bekerja macam ni tak berhenti-henti? Macam tu bicara orang-orang beriman. Ada orang yang kadang-kadang tak berhenti-henti fikir pasal anak dia. Besok anak dia fikir tak hal dia soalannya. Saya kena dapatkan pendapatan untuk anak-anak pula, supaya mereka ni assured. Tuan-tuan, kehidupan dunia ni manusia pandai, tuan-tuan. Waktu malam rumah kita blackout, anak duduk kat rumah 11 malam tu dicari periuk, masak Maggi, jumpa, tuan-tuan. Betul tak? Gelap malam kita pun dah tidur, dah kelentang-kelentung. Apa benda ni? Dia jumpa benda dia nak cari. Telur ke, kentang ke, bawang ke, apa semua dia jumpa. Itu kehidupan dunia. Yang si bapak ni risaukan sangat, buat apa? Akaun akhiratnya dah dilengkapkan ke atau belum? Ini soalannya. Ingat ketika Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa tarakna wa tabtum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum. Kamu nanti akan jumpa dengan aku seorang diri macam ketika kamu dilahirkan dahulu. Tak pakai apa-apa. Nangis baby itu, menangis itu tadi dia sihat lahir. Semua orang gembira melihat anak itu lahir menangis. Maka kata penyair, jadikan hari kamu hadir di bumi pertama kali kamu menangis, orang ketawa. Jadikan hari terakhir kamu di muka bumi kamu ketawa, mereka menangis. Boleh tak? Ketawa mereka ketika melihat kelahiran baby adalah gembira. Jalinlah hubungan di antara lelaki dan perempuan, suami isteri, yang ikatan yang sah itu. Gembiralah ayahnya, maknya, mertuanya, adik-beradiknya. Kakak dah beranak, 11 tahun kahwin tak dapat anak. Semua gembira. Baby itu menangis tu. Kerana tangisannya melihat dunia yang akan dilalui, taklif yang akan berlaku atas dirinya. Tetapi pada hari akhir kamu jadikan sebalik. Kamu ketawa, mereka tak nampak kamu ketawa. Di hati kamu bahagia. Mereka menangis kerana kamu orang salih yang meninggalkan mereka. Macam tu. Ya, jadi Allah mengingatkan kita, kamu akan datang kepada aku macam aku hantar kamu ke dunia dahulu, seorang diri. Maka sekarang kamu datang kepada aku seorang diri juga. Dalam hadis menceritakan bahawa daripada Imam Muslim dalam sahihnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Mati seorang tinggal daripadanya cuma 3 perkara. Sedekatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu. Bila mati seseorang itu yang tinggal cuma 3 sumber saja. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan,
dan keturunan yang saleh dan salihah yang mendoakan baginya. Mari kita tengok sesuatu tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Apakah benchmark yastik ini masukkan jariah ni tuan-tuan? Adakah tiap Jumaat kita hulur RM5, kalau ada lebih bagi RM10, itu agak-agak. Mesti ada kiraan tu tuan-tuan. Macamlah kita buat simpanan, nak beli rumah ke, nak beli kereta ke, ada target tertentu ke, simpanan akhirat ke, mesti ada macam tu. Para ulama salafus salih mereka meletakkan target dalam hidup, dalam catatan mereka, kebanyakan mereka meletakkan nilai untuk sedekah jariah itu sejumlah, macam kita ibaratkan ini, ibarat 100 ekor unta. 100 ekor unta tu dalam Islam namanya diyah. Kalau orang itu tersilap bunuh orang, maka balasannya dia kena bayar diat, dam, denda kepada keluarga si mati, iaitu dengan bayar 100 ekor unta. Tuan yang boleh Allah sekalian, kalau tidak dibunuh balik, maka dia kena bayar 100 ekor unta kalau dimaafkan. Melainkan keluarga itu maafkan terus, tak apalah, saya tak perlu apa-apa, dah berlaku, sudahlah, redha, terima. Tapi kalau tidak redha seperti itu, hakim akan jatuhkan hukuman sama ada dibunuh atau bayar 100 ekor unta. Maka tuan-tuan, para ulama mengambil ibrah daripada 100 ekor unta itu, dikonvertkan dalam nilai mata wang. Maka kalau 1 ekor unta nilainya berapa? RM5,000. Macam kita pada hari ini lebih kurang 100 ekor berapa tuan-tuan? Berapa? RM5,000 kali 100 berapa? RM500,000, setengah juta. Maka target para salafus salih dalam sedekah mereka nak capai itu paling minimum, tuan-tuan yang boleh. Itu target mereka. Catat, biar bagi ingat, ini dianggap satu daripada tanggungjawab kita terhadap diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Maka tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, diceritakan oleh tuan guru kami Dr. Ratib Nabulisi, seorang ulama pentafsir Quran yang terkemuka dari bumi Syam, bahawa di Belgium ataupun Denmark ada satu masjid yang kecil itu merupakan rumah kedai yang dihadiri oleh para Jumaat melakukan Jumaat beberapa kali pada satu hari. Jumaat mereka pendek saja 15 minit. Kita musim Covid ni pun eloklah dipendekkan khutbah, jangan panjang sangat. Maka tuan-tuan, khutbahnya pendek-pendek, kadang-kadang satu Jumaat menyaksikan 5-10 grup sembahyang Jumaat. Bergili-gili. Itu yang berlaku di negara-negara, sebahagian negara-negara Eropah yang tak membenarkan melimpahnya jemaah pada hari Jumaat. Maka setiap kali Jumaat nak diadakan, imam itu buat pengumuman, masjid ini akan dinaikkan sewa tahun depan. Kalau kita tak punya wang yang cukup, kita terpaksa keluar di sini. Itu pengumuman dia buat sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali Jumaat. Yang ada kat luar itu adalah seorang budak dari Mesir, berniaga di luar itu, menunggu dapat peluang kerja lain. Dia pun berniaga kopiah, tayap, jubah, serban, minyak wangi. Macamlah warga asing menjual di masjid-masjid kita. Berapa sen sangat dia dapat. Maka dia mendengar kenyataan daripada tuan pengumuman itu berkali-kali, hatinya tersentak. Maka dia pun hadir bawa wang yang dia ada itu dalam kopiah, berapa sen sangat jual kopiah, minyak wangi dan sebagainya. Dia pergi ke depan tuan imam dan diletak di atas meja. Apalah kita orang Islam, takkanlah kita tak ada rasa tanggungjawab terhadap rumah Allah ini. Saya mulakan pada hari ini, saya bagi semua pendapatan saya untuk masjid. Allahu Akbar, tersentak semua orang yang ada. Ada toki ayam, toki kereta, Sadaqah Maidani dari Turki. Dalam masjid itu mereka semua penuh, termanggu-manggu. Budak ini berapa sen sangat jualannya. Maka pada hari Jumaat itu menyaksikan mencurah-curah dan semua datang. Yang ceknya, transfernya, duit banyak sekali. Jumaat berikut juga, Jumaat lain sekali. Semua orang merasa terkejut dengan perbuatan budak lelaki dari Mesir itu, Arab itu. Dan dalam 4 Jumaat terkumpullah jumlah yang sangat besar, diviralkan. Maka dapat dikumpul orang yang banyak. Bukan saja boleh bayar sewa, boleh beli bangunan tu tuan-tuan. Maka semua orang berterima kasihlah kepada budak muda dari Mesir yang telah menyuntik semangat derma ni tadi tuan-tuan. Tak berapa Jumaat kemudian mereka beli bangunan itu. Kemudian sebulan kemudian datanglah musim haji, dekat musim haji. Budak Mesir ini beritahu kepada tuan imam, tuan saya kena balik ke Mesir sekejap. Kenapa nak? Engkau dah dapat kerja ke belum? Dah dapat tulis tangguh. Kenapa? Makcik saya dapat jemputan pergi haji, dia tak ada mahram. Dia ajak saya pergi. Dia sponsor. Oh ya ke? Semangat nanti ke Arafah jangan lupa doa untuk kami. Budak muda ini tuan-tuan pulanglah ke Mesir.
pergilah buat haji pada tahun itu. Itulah haji yang pertama dan terakhir baginya. Ketika semua orang wukuf di Arafah yang disebut dalam hadis, semua doa mereka dimakbulkan itu. Dia duduk berwukuf dan menangislah dia bersungguh-sungguh minta keampunan. Dan pada waktu itu dia meninggal dunia, tuan-tuan, ketika sedang wukuf. Dan berita tersebut sampailah ke negara Eropah yang dia terlibat memulakan derma itu. Maka satu masjid nangis. Kadang-kadang kita dalam hidup ini, kita tengok ada orang bersemangat buat baik, kita tak mampu baik macam dia, maka jangan matikan semangat dia, tuan-tuan. Mungkin pada waktu itu imannya sudah meningkat tanpa dapat dikawal. Kita rasa orang ni macam mana menunjuk, tapi sebenarnya tidak, tuan-tuan. Sebenarnya kerana keimanan dia memuncak pada waktu itu. Seperti budak muda ni tadi dikatakan oleh tuan guru kami, Syekh Dr. Ratib Nabulisi. Dia datang semua tengok, apa hal? Banyak sangat ke duit kau? Aku lagi banyak duit. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya kerana dia rasa tak patut sangat aku tak buat apa-apa. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, itulah dia dalam bab melakukan kebaikan. Bukan dikira pada banyaknya, tapi pada kesungguhannya, pada kualitinya. Kalau ada target dan dapat dicapai, sangat bagus. Yang dibimbangi adalah dalam urusan dunia kita letak target macam-macam. Anak saya rumah kena ada seorang 1 juta, kereta kena pakai kereta sekian-sekian. Itu target bukan? Bagaimana dengan akhirat kita? Ada tak target-target seperti itu? Jadi inilah yang dimaksudkan Nabi SAW, sedekah jariah mesti letak target. Apa benda yang kita nak buat? Apa benda yang kita nak capai? Ya. Yang kedua disebut sini ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu ni bukan ilmu akhirat saja, tuan-tuan. Kadang-kadang ilmu dunia. Ilmu dunia yang dikongsi dengan orang. Padahal ni zaman viral. Usahawan-usahawan Islam ramai yang berjaya dan membuat sharing dan diviralkan. Bagus, alhamdulillah. Macam ada satu yang diviralkan kepada orang ramai, seorang usahawan yang dia pun tak tahu orang memviralkan kata-kata itu, rekod dengan anak buah je. Anak buah pun pergi panjang-panjang kan, ribu-ribu orang sambut, orang tolong forward kan. Betul kata-katanya. Ilmu ini dimanfaatkan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kadang-kadang ilmu itu semudah kita mengajar orang memasak. Kadang-kadang ilmu itu semudah kita mengajar orang mengadakan kuliah online. Anak-anak graduate daripada universiti banyak tak ada kerja, tuan-tuan. Kadang-kadang dia beri kerja pun tak berbaloi dengan pendapatan pada hari ini. Maka seorang datang, kau pandai mengaji kan, kau belajar kuliah agama kan, bahasa Arab kan, pendidikan Islam kan, pakcik ajar kau, abang ajar kau, kakak ajar kau bagaimana cara kau online engkau boleh ajar orang. Maka berjaya dia mengajar. Seorang budak perempuan keluar daripada universiti terkemuka, tak ada kerja, pelajarnya pandai. Maka dianjurkan oleh temannya, kau buatlah kelas online, ramai orang nak belajar tajwid. Kau jangan cari mahal, murah je. Talaqi musyafah. Maka ramailah orang daripada Sabah, tuan-tuan, belajar daripada ini. Dia tak pernah kenal pun orang itu. Sekarang dia pun lega, boleh bayar sewa rumah, boleh bantu mak, adik-beradik, walaupun tak perlu keluar rumah, hanya kelas yang online dari maghrib sampai ke isyak. Maka besarnya pahala orang yang ajar dia tu, tuan-tuan, supaya dia ada kehidupan. Nampak tak, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Jadi pada ini berkongsilah apa yang kita ada, ilmu yang kita ada sampai kepada orang. Pakcik dah buat banyak kesilapan dalam perniagaan ni, mai pakcik ajar kau jangan buat. Sebab ni kalau kau buat memang berat. Jangan buat macam ni, cara macam ni, betulkan macam ni. Engkau accounts kena kuat. Engkau HR ni jangan pandang mudah, setangga dah ramai. Contoh tuan-tuan yang boleh kawan sekalian. Yang ketiga, iaitulah anak yang saleh yang mendoakan untuknya. Bagaimana anak itu nak jadi saleh kalau kita tak pernah titik beratkan pendidikan agama kepadanya, tuan-tuan. Hari Sabtu Ahad seperti ni, nak kejut anak-anak pun rasa macam subuh salam, menantu petah lagi. So akhirnya semua mereka malam semayang subuh pukul 10 pagi kalau semayang pun. Si ayah, si ibu takut nak tegur anak-anak lah, si anak-anak malam tadi tidur lambat, malam tadi tengok movie, kang tegur-tegur, kang tak balik rumah pula. Dia lebih suka rida anak ni daripada rida Allah SWT. Ya, sedangkan Allah yang beri kepadanya segala-gala nikmat, anak itu Allah juga yang bagi.
Macam mana anak nak jadi saleh kalau pendidikan Al-Quran dan hadis tidak jadi keutamaan dalam keluarga, tuan-tuan? Macam mana anak itu menjadi anak yang saleh, salihah kalau perkara-perkara bersifat kebaikan, peluang untuk melakukan ketaatan tidak dianjurkan kepada mereka? Ada pula ibu bapa yang kata kepada anak-anak, kau ni bila boleh ada boyfriend? Dia pula suruh anak dia ada boyfriend, dia pergi jalan dengan anak lelaki orang lain ke sana kemari. Dia bangga pula. Dia bangga pula kalau anak dia pakai seksi-seksi, tarik perhatian orang dan sebagainya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alangkah ruginya orang yang perangai macam ni, tuan-tuan. Jadi kita bila meneliti hadis yang mula-mula tadi mengatakan bahawa yang datang ikut kita ke kubur nanti, satu pengalaman yang akan dilalui. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga tidak akan beri manfaat kepada si mati melainkan kalau dia di kalangan orang yang salih. Ini kan, kalau orang forward kepada kita, fulan bin fulan telah pun kembali ke rahmatullah, Allahu Akbar, kita pun pakat-pakat hantar semuanya Al-Fatihah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak apa, itu menandakan satu ekspresi rasa kebersamaan dengan orang lain, bagi semangat ke orang lain. Tapi yang lebih utama daripada itu adalah mendoakan untuk si mati sebenarnya. Apabila kita mendoakan untuk si mati, Allah akan beri kepada kita pahala seperti mana kita doakan untuknya. Tahu tak? Ada orang sakit, pulang minggu sakit, dulu buat sekarang, boleh tak doakan? Doakan. Bukan kita hantar setakat kita tolong viralkan saja, betul kita tak buat apa-apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Ibarat yang diberikan oleh Syekh Badi'uz Zaman Sa'id Nursi. Orang ini sakit, jumpa dengan doktor, doktor membagi kampit ubat. Ya, ubat. Makan pagi 3 petang. Yang liquid ni minum pada waktu malam. Kita pun bawa balik ubat ini, kampit ni kita baca. Minum pagi, minum petang. Makan pagi, makan petang. Baca je, buat je tidak. Buatlah tuan-tuan, buat sesuatu lah. Mana sampai mesej kepada kita, apa salahnya? Angkat tangan terus. Allahumma laghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghassilhu bil-ma'i wal-thalji wal-barad. Contoh. Pendek pun Allahumma laghfir lahu warhamhu. Tak mampu bahasa Arab, ya Allah ampunkan baginya. Aku kena dia orang saleh, orang baik. Tempatkan bersama dengan para nabi. Contoh. Susah. Ya, jadi ini perkara yang kita kena buat. Apabila beruntungnya kita berkawan dengan orang saleh dan membesarkan orang-orang menjadi saleh keliling kita. Jadi tuan-tuan, kadang keluarga kita tidak melakukan istighfar untuk kita bila kita dah mati nanti. Bahkan orang lain punya doa lebih manfaat kepada si mati banding keluarganya sendiri. Allah ruginya. Orang masjid ingat kepada kita, anak isteri kita sedang mengabaikan kita. Sebagaimana dikatakan oleh seorang saleh, keluargamu sibuk sedang bagi warisan, kamu sedang menyendiri. Tiada siapa pun yang pedulikan kamu kecuali orang yang saleh yang ingat. Ya, itu kata apa yang dimakan jadi buangan, apa yang ditinggalkan jadi rebutan, apa yang diamalkan itulah apa disebut, yang dimakan akan jadi buangan, yang ditinggalkan akan jadi rebutan, yang diamalkan itulah menjadi memberi perlindungan kepada kita di akhirat. Surah Al-Mulk yang kita baca setiap malam sebelum tidur dan sebagainya. Dalam firman Allah SWT dalam surah At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di kalangan pasangan kamu, anak-anak kamu, ada mereka ini menjadi musuh kepada kamu sendiri, maka jaga-jagalah mereka. Ayat ini kata para ulama tafsir merujuk kepada golongan yang kita abaikan pendidikan keagamaan untuk mereka, abaikan tuntutan-tuntutan Allah kepada mereka. Tuan-tuan dan puan, pengiring kita yang kedua besok bila ke kubur adalah harta. Harta yang mula-mula meninggalkan pemiliknya tidak akan masuk langsung ke dalam kubur bersama dengan pemilik. Perginya harta merupakan perumpamaan harta itu tak akan menemani kita langsung. Kereta yang kita miliki mungkin bawa keluarga pergi ke kubur. Ada pula setengah orang yang bila meninggal dunia tu pingat-pingatnya pun ikut pergi ke kubur juga. Disusun pingat satu. Boleh bantu ke tuan-tuan dan kakak pingat-pingat tu? Kata almarhum Datuk Ismail Kamus, adakah malaikat nanti akan tengok, jangan tanya banyak, dia pingat banyak.
Tak ada kerjanya tuan-tuan. Semacamnya malaikat balun tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Sebab itu Nabi SAW nyatakan, wahalaka min ibni Adam, ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita wa ma siwa zalika fa zahibun wa tariku linas. Wahai manusia, tahu tak kamu, harta yang kamu makan, harta kamu adalah apa yang kamu makan, ia jadi buangan. Yang kamu pakai, ia menjadi lusuh. Yang kamu sedekah, itulah yang akan dicatatkan untukmu. Yang kamu tinggalkan, semuanya akan dibahagi-bagikan orang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadang-kadang harta tu faraid itu tiba-tiba dijemput yang tak dikenali daripada keluarga pun dapat juga. Dia pun terkejut, oh aku pun dapat juga. Dia pun datang ambil. Apa dia buat tuan? Terima kasih ya, dia pun pergi. Apa doa pun tak ada, terima kasih pun tak ada untuk si mati. Sebenarnya orang yang dapat faraid ini ada tanggungjawab. Tanggungjawabnya kalau si mati tinggalkan anak-anak, dia kena jaga. Sebab itu dia dapat bahagian faraid, kerana dia punya tanggungjawab. Tapi berapa ramai anak yatim yang tidak dapat perhatian, kerana harta sudah habis dibahagikan, semuanya tidak pandang ia merupakan tanggungjawab untuk melihat anak-anak itu. Dalam sebuah hadis lain Nabi telah bersabda, ayyukum malu warithihi ahabu ilaihi min malihi, qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa malu ahabu ilaihi, qala fa inna malahu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar. Satu hari Nabi SAW telah bersabda kepada para sahabat, siapa dengan kamu yang suka harta keluarganya lebih daripada hartanya sendiri? Harta adik-beradiknya, harta pewarisnya, harta kaum kerabatnya, dia lebih disukai daripada harta dia. Mereka menjawab, mana ada orang itu wahai Rasulullah? Tentulah harta kita lebih suka. Nabi telah menjawab, ketahuilah oleh kamu, yang kamu tinggalkan itu merupakan harta keluarga sebenarnya. Dia tak akan ingat kamu dah. Yang kamu buat untuk Allah itulah menjadi simpanan akhirat kamu. Maka harta seorang tidak akan manfaat bagi miliknya selain apa yang diberikan untuk dirinya diinfakkan di jalan Allah. Sedangkan apa dimakannya, diberinya untuk pakaian, tiada dosa atasnya, tapi semuanya akan berakhir. Yang ditinggalkan akan dibahagi-bahagikan orang. Maka ingatlah selalu untuk membuat pembahagian. Macam ibarat kehidupan kita sendiri tuan-tuan, seperti diumpamakan tadi. Ayah dah habis naik, ayah punya tanggungjawab pada kau semua dah selesai, kau semua dah ada suami, dah ada isteri. Ya, Alhamdulillah, syukur, pelajaran pun dah ada. Sekarang masa untuk ayah buat ready preparation untuk kembali. Jalan dah senja, dah petang. Tuan-tuan dimuliakan sekalian. Hadirnya Allah dalam kehidupan ini dikirim kepada kita banyak petanda. Tidur malam pun sudah tidak enak lagi. Di kepala pun sudah ada sinaran terseligi uban itu. Mata pun sudah tidak nampak macam dulu-dulu. Kesihatan pun dah tak tip-top macam dulu. Ini semua signal Allah kirim supaya ready. Jadi alangkah malangnya kalau pada waktu itu pun masih sibuk lagi dengan berkecimpung urusan-urusan keduniaan yang tidak pernah ada penyelesaiannya. Salah seorang penguasa berkata kepada Abu Hazim Salamah bin Dinar yang sangat zuhud, kenapakah kami ini benci kematian? Jawapan Abu Hazim Salamah bin Dinar, kerana kamu telah merobohkan akhirat kamu, membina dunia yang akan kamu tinggalkan. Macamlah cerita tadi, dia hanyut di pulauan, maka dia telah mengarahkan semua rakyat tentera untuk membina bagi dia mahligai yang cantik di tempat dia akan dibuang itu. Ini dilakukan oleh sebahagian manusia, sebahagian besarnya tidak. Sebahagian besarnya dia buat di tempat yang dia akan dibuang itu, dia akan ditinggalkan itu, dia akan dilupakan itu. Tempat yang satu lagi diabaikan terus. Tuan-tuan, setiap kali Ibnu Umar menyukai suatu daripada hartanya, dia akan segera membelanjakan di jalan Allah. Pada satu hari dia menunggangi kuda miliknya, dia rasa sangat gembira ada memiliki unta tersebut, unta. Tiba-tiba dia pun turun dari unta itu dan menyedekahkannya untuk Allah SWT. Allah, inilah iman para sahabat. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu takkan sampai pada martabat iman yang paling tinggi sehingga kamu berikan apa yang terbaik daripada kamu. Kita tak mampu nak buat seperti ini. Cuba kita amalkan benda yang simple-simple. Kita nak beli baju, baju ada, hadiahkan kepada orang. Contoh, memanglah cantik lagi, dia juga ada sebahagian daripada kita, bukan? Secara kita, dia pakai, kita dapat pahala. Ya, kalau kita ni rasa malu pakaian kita, tak ada orang nak pakai, hantarlah kepada pihak yang boleh mengagikan pakaian.
dengan niat, ya Allah aku sayang baju ni, tapi aku ada baju baru, aku tak tahu bila nak pakai baju ni. Mulakan perkara-perkara seperti ni, kerana kita tak mampu buat macam Ibn Umar yang menaiki unta itu ibarat kereta mewah, dia rasa seronok, kereta itu diwakafkan untuk Islam. Kita takkan mampu buat benda begini. Buatlah apa yang kita boleh. Kita pergi ke pasar raya beli buah-buahan, ingat jiran kita. Apa salahnya kalau kita beli apple satu kampit itu, satu plastik, beli satu yang elok seperti itu untuk bagi jiran kita juga. Maka ini tanda iman, tuan-tuan. Para sahabat dahulu mereka tak punya wang. Mereka kalau masak, mereka banyakkan kuahnya kerana tak ada daging. Kuah itu dibanyakkan kerana boleh diagi-agi kepada jiran tangga, boleh dimakan dengan roti. Itu amalan para salafus salih. Kehidupan mereka sangat zuhud. Saya terbaca dalam buku bertajuk Safahat min Syada'idil Ulama' fi Ta'lif fil Ilmi wa Tahsil oleh Imam Abu Fatah Abu Udah, juga seorang muhadis dari bumi Syam. Dulu sebelum Imam Syafi'i ada seorang ulama hadis yang terkemuka namanya Zaid bin Hubab Al-Khurasani Al-Kufi. Hidupnya sangat sederhana, zuhud. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, dia nak menyampaikan ilmu, orang datang belajar hadis dengannya. Imam Ahmad pun kata aku belajar hadis dengannya. Kerana tidak ada pakaian. Pakaian macam orang telanjang. Pakaiannya lusuh. Kalau dia sembahyang nampak aurat di belakang, tuan-tuan. Maka dia nak mengajar anak-anak muridnya, dia tak ada baju. Bajunya sangat lusuh, nampak kulit. Dia kata pada anak-anak muridnya, duduk luar nak aku ajar di dalam, tutup pintu. Kami dengar suaranya menyampaikan hadis di belakang pintu, kerana kami tahu dia tak ada pakaian. Subhanallah, Masya Allah, Tabarak wa Ta'ala. Ya, kisah-kisah ini kita baca jadi macam cerita dongeng kan. Kalaulah seseorang mereka hidup pada zaman kita pada hari ini, tentulah dia mengatakan kita sudah berada dalam syurga, tuan-tuan. Kerana kenikmatan yang kita alami pada hari ini. Ya. Yang ketiga yang akan yang dimasukkan dalam hadis ini adalah amal saleh yang ikut bersama menemani pemiliknya dalam kubur. Amal itu tetap tinggal bersama dengannya sehingga dia dibangkitkan dan akan mempertahankannya dengan izin Allah SWT. Akan menemaninya ketika dia disoal di depan Allah, akan membawanya menyeberangi titian sirat. Dan itu ada di kalangan mereka yang menyeberangi titian sirat seperti kilat lajunya. Ada yang menyeberanginya seperti angin yang laju kencang. Ada yang menyeberanginya seperti menaiki kuda yang pantas. Ada yang menyeberanginya seperti orang berlari dengan laju. Ada orang berjalan perlahan-lahan. Ada orang merangkak-rangkak sebelum ia jatuh dan neraka di bawah. Semua itu sangat bergantung kepada amal dilakukan. Memanglah seseorang boleh berkata, yang masukkan saya dalam syurga rahmat Allah. Rahmat tidak akan dapat tanpa amal, tuan-tuan. Begini contohnya. Kata Imam Mutawi Syarabi, contoh untuk mudah faham. Bayangkan seorang anak belajar bersungguh sehingga mendapat urusan yang cemerlang di SPM. Sang ayah berkata, nak kau belajar betul-betul dapat straight A SPM, ayah belikan kau seorang MyV. Ayah ni berkata kepada dia, oh anak ni pun belajar sungguh, nak kereta, nak belajar khusus yang dia nanti. Maka dapatlah urusan cemerlang SPM, straight A. Oleh kerana terlalu gembira, dia pergi ke kedai kereta, tunjuk pada tauki kedai kereta, tuan, hari tu ayah saya bawa datang, kata kalau saya dapat straight A, dia nak bagi kereta ni. Ni CJ saya. Dia tunjuk pada pemilik kereta. Kedai pemilik kereta pun kesian kat dia. Betul ni, ayah aku cakap itu aku nak. Tapi nak ni tak boleh beli kereta ni. Yang boleh beli lah wang. Maknanya si anak ni kena jumpa ayah balik semula, bukan? Begitulah tamsilannya. Belajarnya bersungguh-sungguh itu amalnya. Ya, keputusan yang cemerlang itu amalnya. Amal salihnya, sum'ahnya, statusnya, prestisnya, reputasinya. Syurga itu adalah kereta umpamanya. Tapi kereta itu tak boleh dimiliki dengan sijil yang cemerlang saja, kena ada wang. Wang itu adalah redha Allah, rahmat Allah datang kerana usaha yang dilakukan. Jangan seorang kita kata orang masuk syurga kerana rahmat Allah, habis tak payah beramal ke? Nabi SAW adalah manusia yang paling terpuji dan memiliki tempat yang paling mulia, maksum lagi. Nabi tetap beramal. Kerana amalan itu yang akan menyebabkan tumpahnya rahmat Allah kepada seseorang. Maka jangan ada di kalangan orang berkata, tak apalah, lebih kurang lah, rahmat Allah yang penting. Macam mana kau dah dapat rahmat Allah kalau kau tak berusaha? Begitu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik. Jadi sebagian ulama salah mentafsirkan ayat man kafara fa alaihi kufru wa man amila salihan fa li anfusihim yamhadun. Orang kafir maka dia sendiri menanggung kekafirannya
Barang siapa mengerjakan amal saleh, maka dia sedang menyiapkan dirinya tempat yang amat menyenangkan. Bahasa Arab perkataan mahdun ini berarti macam apa dipanggil tuan? Buayan. Utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mahdi mana buayan. Bayangkan anak kecil itu diletakkan dalam buayan, ibunya menggoyangkan buayan itu, tenang, lapang, seronok dia tidur. Ya, maka orang yang sedang beramal saleh sebenarnya dia sedang preparekan tempat yang sangat menyeronokkan dia di akhirat. Untuk diri saya sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasih sekalian, buatlah di dunia ni sekadar jangka waktu keberadaan kamu di dunia dan bersedialah untuk akhirat, kerana perjalanannya sangat jauh. Ya, Al-Hasan menceritakan seorang meninggi jenazah keluarganya. Ketika hampir sampai ke kuburnya, orang itu berkata, saya tidak melihat satu pun mengiringimu selain 3 helai kain. Padahal demi Allah saya telah meninggalkan di rumah saya harta yang sangat banyak. Demi Allah, jika Allah beri kesempatan kepada saya untuk kembali, saya akan infakkan semua harta saya, pakaian saya itu. Ya, ketika Sultan Sulaiman Al-Qanuni, the Magnificent, mati, dia telah minta kepada Qadhi besar Islam pada masa itu, Al-Imam Abu Su'ud, seorang ulama tafsir yang terkemuka, Syekhul Islam, kalau hamba mati, beta mati, tolonglah keluarkan tangan daripada keranda, supaya semua rakyat tengok bagaimana hebat pun empire yang telah beta-bina ini, beta kembali kepada Allah, tangan kosong, tak ada satu pun yang bagus. Jadi tuan-tuan, inilah dia Umar bin Abdul Aziz yang dikatakan tadi. Dia ketika dia nak mati, dia melihat orang mati, dia kata pada orang kelilingnya, tengok, dia hanya dikapankan dengan beberapa helai kain saja. Bajunya kat rumah berlonggok-longgok banyak. Ya, itu pun tak guna bagi. Kalau dia tak berbalik, semua benda kat dunia tu dia akan bagi orang, termasuk periuk-periuk dia akan bagi pada orang. Ya, jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, setakat ini saja kuliah untuk kita pagi ini. Banyaklah minta kepada Allah SWT. Antara doa yang penting untuk kita amalkan selalu tuan-tuan dalam hidup ni, jangan abaikan. Kalau kita dah mengamalkannya, alhamdulillah. Kalau belum amalkan, amalkan. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Apa maksudnya tuan-tuan? Ya Allah, berilah kepada aku jiwa yang tenang, nafsun mutmainnah. Tenang ni kenapa tuan-tuan? Tak ada gusar, tak ada risau. Apa akan berlaku serah pada Allah. Kita hanya mengikut jadual yang Allah tetapkan, buat yang terbaik. Yang lepas sudah, apa nak sedih lagi? Nafsan mutmainnah, nafsu yang di dunia lagi dah rasa kenikmatan, ketenangan. Iaitulah jiwa ini beriman denganmu. Tu'minu biliqa'ik, beriman, yakin akan bertemu denganmu. Tak nak jumpa pun akan bertemu juga. Imam Ahmad yang mulia itu mengarang kitab Musnad yang besar, berapa ribu hadis dalamnya. Imam Ahmad itu pun takut akan bertemu dengan Allah, berkata nanti aku nak jawab apa depan Allah, aku pasti bertemu dengan dia. Kalau kita yang tak buat apa ni lagi risaulah tuan-tuan. Tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik, redha dengan segala ketentuanmu wahai Tuhan. Baik ke buruk ke semuanya baik. Aku nampak buruk tapi sebenarnya tentunya baik di sebaliknya wahai Tuhan. Tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Cukup dengan apa yang kau berikan. Maka nak hidup ni tuan-tuan, jangan belum-belum sangat urusan dunia. Kerana kita akan penghujung. Kita mendengar orang cerita entah betul entah tidak. Apa yang disebabkan viral tu entah betul entah tidak. Ditunjukkan gaya hidup orang entah betul entah tidak. Maka kita banyak sangat tahu, hati kita jadi sedih, jadi sempit. Kerana kita tak menikmati apa yang dia rasai. Tengok orang hidup mewah, kita merasa terbang bisnes kelas, tunjuk pula pada orang. Ini zaman bisnes dia riak tuan-tuan. Keutamaan hidup orang pada hari ini, bisnes yang bersifat riak. Bisnes target dalam hidup nak tunjuk pada orang. Kita pun tak tahu apa hidupnya di belakang, apa yang dia buat, mana wang dia perolehi. Kita pun tidak tahu. Yang kita pergi susutkan fikiran kita, pergi tengok orang macam tu, maka hidup kita tidak akan bersyukur pada Allah. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, mudah-mudahan Allah berkati kita dengan sedikit pengisian rohani pada pagi ini. Ingat,
Ikut kita ke kubur besok, 3. Mana satu yang kita kena utamakan, yang akan teman kita sampai ke akhirat, itu yang beri perhatian penuh kepada. Yang lain itu semuanya ada dalam jadual Allah, biarlah dia berjalan mengikut perancangan. Buatlah apa yang terbaik, lepas itu serah pada Allah. Usah duk risau sangat. Setakat ini saja tuan-tuan untuk peringatan pada pagi ini. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina warḍ 'anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma tuan ada peluang sembahyang sunat syuruk yang disebut dalam hadis, melakukannya ibarat melakukan ibadah umrah dan haji, sabda Nabi SAW. Usia ini menyaksikan susah nak ke tanah suci, jangan abaikan sembahyang sunat syuruk. Cuma 2 rakaat sahaja, macam sembahyang sunat qabliyah ba'diyah yang biasa kita kerjakan. Saja aku sembahyang sunat syuruk 2 rakaat kerana Allah. Waktunya sudah masuk sekarang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.